Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnianya jua segala cabaran, dugaan dan rintangan sepanjang tahun 2021 telah berjaya kita harungi. Cabaran utama penularan COVID-19 telah berjaya diatasi. Melalui sokongan kerajaan, kita dapat mewujudkan penjara penerimaan berkapasiti 11,400 orang penghuni sebagai tempat penerimaan, saringan dan kuarantin untuk COVID-19. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Jabatan Penjara Malaysia atas sokongan, komitmen, dedikasi dan kerja keras berpasukan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan sepanjang tahun lalu. Sesungguhnya, sumbangan yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan amat bermakna dan amat dihargai oleh jabatan. Masa berlalu begitu pantas dan kedatangan tahun 2022 telah membuka lembaran baru yang akan kita tempuhi bersama. Mudah-mudahan kedatangan tahun 2022 disambut dengan tekad yang kukuh dan niat yang positif untuk kita menanam keazaman, semangat kental penuh iltizam agar kita dapat bersama menghadapi cabaran yang semakin dinamik dan kompleks ini seiring dengan perubahan masa. Sepanjang tahun 2021, jabatan telah meraih pelbagai pencapaian selari dengan tujuan agenda utama jabatan dalam mentransformasikan penjara untuk kemakmuran bersama. Pencapaian ini merangkumi aspek 5 teras utama: kawalan keselamatan, rawatan dan layanan, pemulihan, reintegrasi serta probation dan community correction, dan 4 pemangkin: pemerkasaan sumber manusia, fasiliti, perundangan dan kolaborasi pintar dalam agenda transformasi penjara. Bagi tahun 2022, jabatan akan fokus kepada strategi tindakan untuk mencapai ke-9 aspek yang penting ini, yang mana ada antaranya telah pun kita capai pada tahun 2021. Namun suka saya ingatkan, proses transformasi penjara merupakan satu proses berterusan dan melibatkan pelbagai pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung. Bagi merealisasikan pencapaian transformasi penjara, kita akan terus bekerja secara berkumpulan dalam satu pasukan dan tiada istilah one man show. Sebagai membuktikan kesungguhan pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini, Jabatan Penjara melalui kelulusan Kementerian Dalam Negeri telah bekerjasama dengan Pesuruhjaya Tinggi British di Malaysia dengan menghantar 4 orang pegawai kanan bagi mengikuti kursus pembangunan kepimpinan dan program penempatan di penjara-penjara United Kingdom. Selain dari itu, pada bulan ini juga, 2 orang pegawai kanan dari Her Majesty Prison and Probation Service United Kingdom akan ditempatkan di Jabatan Penjara Malaysia selama 3 bulan. Pegawai-pegawai ini akan membantu jabatan bersama dengan pegawai-pegawai kanan yang terpilih untuk merealisasikan usaha melaksanakan transformasi penjara ke arah mewujudkan pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan atau Civilized Human Culture Development Centre. Terdapat 2 penanda aras utama impak daripada agenda transformasi ini, iaitu pengurangan kadar residivis dan pengurangan kesesakan penjara ke tahap yang minima. Justru pada tahun 2022, kita akan memfokuskan kepada program pemulihan dalam komuniti yang melibatkan penghuni yang diberi peluang untuk menjalani program di luar tembok penjara. Selaras dengan agenda Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Penjara agar 2/3 banduan sabitan menjalani pemulihan di dalam komuniti menjelang tahun 2030, kita juga perlu bersiap sedia
dengan pelaksanaan probation and community correction. Konsep pemulihan di dalam komuniti ada antara lain melibatkan penangguhan hukuman, parol harian, tahanan rumah, perintah pemasyarakatan dan perintah pengawasan. Langkah memperkenalkan pelaksanaan probation dan community correction ini bukan sahaja akan dapat mengurangkan kos pengurusan penghuni dan kesesakan di dalam penjara, malah apa yang lebih penting adalah peranan penglibatan masyarakat yang terbukti adalah faktor penting dalam menjayakan pemulihan penghuni. Malah probation dan community correction turut mampu menyedia dan meningkatkan kapasiti baru sesebuah penjara melalui kapasiti baru di luar penjara. Seperti mana amanat yang saya sampaikan semasa program sambutan Hari Penjara ke-231 yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin, Jabatan Penjara sedang melaksanakan beberapa inisiatif mengikut tempoh masa dalam fasa tindakan jangka pendek, tindakan jangka sederhana dan jangka panjang. Saya yakin kita mampu merealisasikan apa yang telah dirancang selama ini. We can do more with less. Pengalaman kesungguhan, sikap keterbukaan dan komitmen anggota Jabatan Penjara dalam menerima dan mempelajari perkara baru memang tidak dapat disangka lagi. Disebabkan itu, saya percaya kita mampu melakukannya bersama ditambah pula dengan sokongan daripada Menteri Dalam Negeri dan barisan kepimpinan tertinggi Kementerian Dalam Negeri. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada warga jabatan yang bertungkus lumus berusaha meyakinkan syarikat swasta untuk mengambil penghuni dari bekas-bekas penghuni penjara bekerja bersama mereka. Pertambahan penglibatan pihak swasta menandakan mereka yakin dan percaya dengan keberkesanan program pemulihan yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Kepercayaan yang tinggi untuk menggajikan bekas penghuni adalah satu perkembangan yang positif yang diharapkan dapat membantu bekas penghuni memulakan kehidupan baru. Menerusi program ini juga, kita telah berjaya memberi peluang-peluang pekerjaan kepada penghuni-penghuni di mana sebelum tamat hukuman lagi mereka telah berjaya melaksanakan tanggungjawab untuk menafkahi keluarga sebagai breadwinner kepada keluarga masing-masing. Dalam kita berusaha menyediakan ruang dan peluang kepada penghuni dewasa untuk mengikuti program pemulihan di luar tembok, penghuni muda juga tidak dilupakan. Melalui Majlis Sosial Negara MSN tempoh hari telah bersetuju untuk tindakan yang berkaitan dengan pindaan Seksyen 77(3) Akta Kanak-Kanak 2001 dilaksanakan. Pindaan ini penting bagi membolehkan lebih ramai penghuni muda di sekolah Henry Geni, termasuk kanak-kanak di sekolah pemulihan dan penghuni muda yang sedang menjalani hukuman mendapat peluang pembelajaran yang lebih holistik. Sehubungan dengan itu, Majlis Sosial Negara turut meluluskan pembinaan beberapa sekolah Henry Geni dan sekolah integriti untuk penghuni muda. Penstrukturan semula Jabatan Penjara yang sedang kita lakukan ini dengan mewujudkan ataupun menstrukturkan semula penjara-penjara kita untuk dijadikan penjara penerimaan, penjara latihan dan juga penjara pemasyarakatan akan dapat memperkukuhkan sistem kepenjaraan selaras dengan peranannya yang bukan lagi semata-mata sebagai institusi penahanan tetapi juga sebagai institusi pembangunan dan pembentukan semula insan. Pengisian penuh anggota, permohonan penambahan anggota, permohonan pemberian allowance khas dan juga penambahan peruntukan kewangan sedang kita usahakan dari semasa ke semasa. Semoga usaha kita ini akan membuahkan hasil yang manis. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bermula pada tahun 2022, anggota-anggota penjara
bukan sahaja yang melibatkan staf penjara tetapi staf-staf awam yang berkaitan yang berkhidmat di Jabatan Penjara Malaysia juga akan dapat menikmati allowance khusus dengan kadar RM200. Ia merupakan tambahan kepada RM150 yang telah pun dikecapi oleh pegawai-pegawai penjara sebelum ini. Kedatangan tahun 2022 sudah tentunya akan memberi cabaran baru kepada seluruh warga Jabatan Penjara. Saya menyeru agar kita semua hendaklah kekal mengamalkan budaya kerja yang berprestasi tinggi dan berintegriti. Kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran transformasi jabatan yang melibatkan berbagai-bagai penambahbaikan yang merangkumi aspek penahanan, pematuhan standard layanan, pemulihan, latihan kaki tangan, fasiliti koreksional, reintegrasi dan lain-lain lagi. Suka juga saya ingatkan di sini kepada diri saya dan kita semua berkaitan dengan pematuhan peraturan-peraturan semasa sebagai pegawai penjara khasnya dan penjawat awamnya. Tidak dinafikan bahawa kita wajib patuh dengan setiap peraturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh berkata tidak kerana tujuan utama kita dilantik ialah berkhidmat untuk negara. Justru saya berharap pada tahun 2022 tiada lagi isu-isu yang tidak sepatutnya berlaku ditularkan atau menjadi tular yang boleh mengganggu gugat ketenteraman awam dan juga mencalarkan imej Jabatan Penjara Malaysia. Fikirlah dahulu sebelum bertindak. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Di akhir kata, marilah kita sama-sama memperbaiki diri dari apa jua kejelamahan, dek kealpaan sepanjang tahun lalu agar kita dapat menghadapi cabaran dengan persediaan yang mencukupi dan menjadi warga kerja yang cemerlang, terbilang dan juga dihormati kawan dan digeruni lawan. Laksanakanlah amanah yang dipertanggungjawabkan dengan penuh iltizam, bertanggungjawab dan berintegriti. Harungilah hari-hari yang mendatang dengan semangat dan jiwa yang kental bagi meneruskan usaha-usaha pemulihan penghuni. Marilah kita sama-sama berdoa agar tahun 2022 memberikan kita pelbagai kejayaan dan pencapaian seperti mana yang telah dirancang. Selamat menyambut tahun baru 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.